Terima kasih memilih Buletin Pagi 2 Mei. Saya Nik Nur Syuhada Nik Hassan. Tajuk utama pagi ini. Kapasiti kesihatan negara di tahap kritikal jika kes terus meningkat. Seorang maut, 3 cedera dalam kebakaran tangki minyak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang maut manakala 3 cedera ringan dalam kebakaran tangki minyak sebuah kilang di Jalan Perak, kawasan industri Teluk Panglima Garang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Nur Azam Khamis berkata, pihaknya menerima panggilan kira-kira jam 5.36 petang. Katanya sepasukan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Panglima, Banting dan Andalas dikejarkan ke lokasi kejadian dan tiba kira-kira 10 minit kemudian. Kebakaran melibatkan 2 buah tangki minyak mentah yang terbakar kira-kira 50%. Ujar Nur Azam, terdapat 4 mangsa semasa kejadian dan seorang daripada mereka meninggal dunia. Setakat ini punca kejadian masih dalam siasatan. Kapasiti kesihatan negara akan berada pada tahap kritikal sekiranya trend peningkatan kes COVID-19 berterusan meningkat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, ketika ini Kementerian Kesihatan KKM mendapati peningkatan kes dan kadar penggunaan kapasiti kesihatan di negeri sekitar Lembah Kelang amat membimbangkan. Dalam satu kenyataan semalam, beliau memaklumkan sekiranya trend peningkatan COVID-19 berterusan, kapasiti kesihatan akan berada pada tahap kritikal dan akan memberikan impak negatif kepada penyampaian perkhidmatan kesihatan awam secara keseluruhan. Tambahnya, masyarakat perlu berperanan untuk bersama membantu KKM dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Ujar Tan Sri Dr. Nur Hisham, tahap pematuhan 100% oleh semua pihak adalah amat diperlukan bagi membantu negara pulih semula daripada kemelut ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sedia membantu anak-anak yang tidak dapat pulang ke kampung halaman untuk menguruskan permohonan vaksin ibu bapa masing-masing menerusi khidmat bantuan di rumah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata, sukarelawan JKM boleh dihubungi bagi membantu sekiranya ahli keluarga tidak dapat merentas negeri atau daerah bagi tujuan itu. Sekiranya ada mereka yang memerlukan bantuan dan sebagainya, boleh berhubung sebab kita ada sukarelawan juga. Sukarelawan di bawah JKM, kita ada home help services yang pergi rumah ke rumah untuk membantu. Saya kira sebagai masyarakat, sekarang ini SOP kita jaga kita juga bermaksud kita perlu cakna kepada keperluan masyarakat. Beliau mengulas pelaksanaan PKP di beberapa kawasan ekoran peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Katanya keluarga terbabit boleh menghubungi JKM di kawasan masing-masing bagi mendapatkan bantuan sukarelawan untuk membawa ibu bapa mereka mendapatkan suntikan di pusat pemberian vaksin. Setakat ini, lebih 10,000 warga emas telah menerima suntikan dos pertama vaksin pada program imunisasi COVID-19 fasa kedua. Terdahulu, beliau melancarkan skuad sukarelawan Masjid Tanah, Smart dan agihan bakul makanan kepada lebih 200 penerima. Penutupan 22 Bazar Ramadan di seluruh negara selama 3 hari adalah untuk memudahkan pengesanan 904 kontak rapat kes COVID-19. Menurut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, di Kuala Lumpur sahaja sebanyak 136 kes kontak rapat masih bebas. Menterinya Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, pihaknya setakat ini belum mempunyai cadangan untuk menambah baik garis panduan prosedur operasi standard SOP COVID-19 untuk Bazar Ramadan. Ya, kita cuma minta pihak PBT untuk mengendalikannya dengan baik, untuk memikirkan atau state untuk memikirkan memberikan pulang balik duit lesen dia, duit sewa dia, dan tapi insya-Allah kerajaan akan keluarkan satu program bantuan juga kemungkinan yang kita harapkan insya-Allah.
Dalam pada itu, apabila ditanya sama ada semua bazar Ramadan akan ditutup, Ahli Parlimen Ampang itu berkata ia bergantung kepada jumlah kes COVID-19 yang berlaku di bazar terbabit. Semalam, KPKT mengesahkan 22 bazar Ramadan di 7 negeri di Semenanjung termasuk Kuala Lumpur ditutup mulai hari ini selepas dikesan berlaku penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pengunjung bazar. Arahan itu diberikan kepada 12 pihak berkuasa tempatan PBT di 7 negeri berkenaan menerusi satu memorandum dikeluarkan Ketua Setiausaha Kementerian. 3 pesakit COVID-19 terpaksa dipindahkan sementara ekoran banjir kilat yang berlaku di wad COVID-19 Hospital Kajang semalam. Malam, menurut Ketua Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Zulfikar Jaafar berkata, pihaknya menerima panggilan daripada pihak hospital pada 9.50 malam. Bomba turut bertindak menutup bekalan elektrik di dalam wad pesakit bagi memudahkan operasi pemindahan. Operasi memindahkan 3 pesakit yang menggunakan alat bantuan pernafasan terbabit adalah bagi membolehkan kerja-kerja mengalirkan takungan air ke tempat lain dilakukan. Puspakom Sendirian Berhad menawarkan pemeriksaan kenderaan persendirian secara percuma sempena Aidilfitri bermula esok hingga 12 Mei. Menerusi kempen pemeriksaan kenderaan secara sukarela, pemilik boleh membawa kenderaan mereka ke mana-mana cawangan Puspakom kecuali Shah Alam dan Pasir Gudang. Dalam satu kenyataan, Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom, Syukur Ismail berkata, walaupun rentas negeri tidak dibenarkan pada musim perayaan ini, keselamatan kenderaan perlu dititik beratkan bagi memastikan pelanggan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan serta mengelak sesakan. Mereka yang ingin menjalani pemeriksaan percuma itu dikendaki membuat janji temu secara dalam talian. Bayaran pemprosesan MyPuspakom yang dikutip sewaktu tempahan akan dipulangkan setelah pemeriksaan selesai. Selain di cawangan, unit pemeriksaan bergerak Puspakom akan berada di 2 lokasi bagi menawarkan pemeriksaan percuma di Wisma DRB Highcom Shah Alam pada 3 Mei dan perkarangan Stadium Ceras Kuala Lumpur pada 8 Mei dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Sebahagian besar peniaga bazar Ramadan di Johor Bahru akur dengan arahan kerajaan menutup bazar bagi memutuskan rantaian COVID-19. Begitupun mereka berharap arahan itu tidak berpanjangan kerana boleh menjejaskan persiapan Aidilfitri yang akan disambut tidak lama lagi. Tinjauan kru TV3 ke lokasi tapak bazar di sekitar Johor Bahru dan Pasir Gudang mendapati terdapat segelintir peniaga yang sedang mengemas barang dan tindakan penutupan turut dijalankan pihak berkuasa tempatan. Barang-barang milik peniaga juga dialihkan oleh anggota penguatkuasa ke suatu tempat pengumpulan yang lain. Turut kelihatan ialah operasi sanitasi yang dijalankan oleh pihak PBT. Kami dapat notis tengah hari semalam. Okey, so dalam notis tu tak diberitahu penutupan ni sampai bila. So saya sebagai wakil peniaga di Bazar Imat Kempas ni harap penutupan ni hanya bersifat sementara. So mungkin dalam 3-4 hari lagi boleh buka ke. So itu harapan kami lah. Ya betul. Kalau tak kita memang rasa terjejah dengan stok barang berniaga kami banyak lagi kan. Sementara itu, Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB Miswan Yunus berkata, tindakan penutupan diambil atas faktor kesihatan awam yang diutamakan. Sehingga dibenarkan oleh kerajaan lah. Setakat ni kita lebih utamakan kesihatan lah rakyat bagi. Jadi kita dari segi arahan kerajaan daripada KPKT itu memang tutup lah. Sehingga dibenarkan oleh kerajaan. Antara bazar di Johor yang telah diarahkan tutup ialah Bazar Ramadan Belatok Taman Saintex, Pasir Gudang, Bazar Ramadan Kampung Pasir, Bazar Ramadan Imat Kempas dan Bazar Ramadan Lok Heng, Kota Tinggi. Kementerian Sumber Manusia akan terus melakukan semakan semula ke atas aspek perundangan perburuhan negara bagi memastikan hak kebajikan, keselamatan dan kesihatan pekerja sentiasa dilindungi.
Katanya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melalui sistem insurans pekerjaan di bawah Akta 800 telah memproses lebih 100,000 individu yang kehilangan pekerjaan tahun lalu. 136,396 berjaya ditempatkan semula, diikuti program subsidi upah PSU yang dilaksanakan dalam 3 fasa. Di bawah PSU 1.0, 12.58 bilion ringgit dibayar kepada 331,569 majikan yang menggaji lebih 2.7 juta pekerja sehingga 30 September 2020. Menerusi PSU 2.0 pula, sebanyak 442.53 juta ringgit telah dibayar kepada 96,566 majikan yang mewakili 975,413 orang pekerja sehingga 31 Disember 2020. Kerajaan juga telah melanjutkan fasa ketiga program ini dengan mensasarkan sektor yang masih terkesan iaitu pelancongan dan peruncitan. Sehingga 9 April lalu, 312.77 juta ringgit dibayar kepada 83,511 majikan melibatkan 932,109 pekerja dalam sektor berkenaan. Selain itu, SPS Lindung iaitu bantuan berbentuk caruman penuh skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri antara inisiatif lain yang diperkenalkan. Ia bertujuan memberi pelindungan keselamatan sosial dan kebajikan kepada orang bekerja sendiri. Kerajaan diminta meminda Akta Kerja 1955 secara menyeluruh bagi melindungi penindasan pekerja termasuk pembayaran gaji oleh majikan. Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Kamarul Baharin Mansor berkata, kegagalan membayar faedah berbentuk kewangan perlu dijadikan kesalahan jenayah untuk membolehkan majikan ditangkap dan dihukum berat. Katanya hak pekerja kini semakin terhakis disebabkan pelanggaran undang-undang oleh majikan. Ujar Kamarul, kini majikan menggunakan alasan masalah kewangan disebabkan pandemik COVID-19 untuk tidak membayar gaji dan pampasan sewajarnya kepada pekerja yang diberhentikan. Tegasnya, MTUC tidak mahu kejadian pekerja membunuh diri kerana kegagalan majikan membayar gaji. Menerusi Perutusan Hari Pekerja 2021, Kamarul berkata kewujudan sistem e-wages yang dimagunkan untuk membolehkan pekerja membuat aduan berkaitan gaji tidak akan bermakna jika penguatkuasaan tidak dilakukan. MTUC berharap kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia akan lebih serius dalam mempercepatkan perbincangan pindaan Akta Kerja 1955 dan Akta Kesatuan Sekerja 1959 yang selari dengan norma baru. Sementara itu, beliau berkata MTUC meminta kerajaan mengambil langkah sewajarnya bagi mengimbangi jurang gaji antara kumpulan pengurusan dan pekerja yang semakin ketara. Zon Maritim Tawau meningkatkan kawalan dan rondaan di perairan pada waktu malam, khususnya menjelang perayaan Aidilfitri. Ini berdasarkan maklumat risikan yang diperoleh mengatakan aktiviti kemasukan pendatang asing dan penyeludupan dilakukan dalam tempoh itu. Pengarah Zon Maritim Tawau, Kapten MC Vakumar Vengadasalam berkata, pihaknya akan terus meningkatkan kawalan sepanjang bulan Ramadan dan Aidilfitri. Katanya bermula Ramadan sehingga selepas Aidilfitri, kawalan perairan sentiasa dipertingkatkan. Dalam tempoh itu, sebanyak 2 bot akan ditempatkan di kawasan sektor Indra Sabah hingga ke sektor Wallace Bay. Selain kawalan oleh kapal maritim bagi mengawal semua gerakan di perairan. Bagaimanapun, katanya, tumpuan adalah pada waktu malam berdasarkan risikan maklumat yang diterima bahawa penyeludupan pendatang asing dilakukan pada waktu itu. Tumpuannya adalah pada waktu malam. Memang parti-parti daripada negara jiran ni dia mengambil kesempatan pada waktu malam. Oleh kerana itu memang waktu malam ni memang kami akan tingkatkanlah rondaan. Boleh dikatakan bot kami non-stop. Waktu malam memang tak berhenti dan juga mereka tidak tidur pada waktu malam. Beliau berkata demikian ketika melakukan operasi dan pemantauan di perairan Tawau selain menyampaikan sumbangan sempena bulan Ramadan kepada pengguna maritim semalam. Operasi turut menyaksikan anggota penguatkuasa melaksanakan ibadah puasa sebelum menyambung operasi mereka pada waktu malam. Kegiatan seorang lelaki dipercayai cuba menyeleweng 1.7 tan minyak masak bersubsidi dibongkar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan. Suspek berusia 45 tahun ditahan selepas disyaki menjual semula minyak masak bersubsidi pada harga industri. Didapati
menjalankan aktiviti orang kata salin pakaian. Salin pakaian itu minyak masak 1 kg dibuka dan dibotolkan semula dengan tujuan untuk mengaut keuntungan yang besar. Perbezaan harga ialah bagi 1 kg dengan harga industri ialah RM4.10. Kegiatan dikesan hasil risikan selama seminggu di sebuah premis di Batu 15, Jalan Labuk, Sandakan. Dalam serbuan Khamis lalu, pihak KBDN HEP merampas 100 kotak masing-masing berisi 17 kg bungkusan minyak masak selain sebuah lori. Suspek mengakui premis itu dan minyak masak berkenaan adalah miliknya. Dia ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 20-1 Akta Kawalan Bekalan 1961. Pihaknya tidak menolak kemungkinan suspek cuba untuk menjual minyak masak itu ke negara jiran bagi mengaut keuntungan. Jagung manis dan jagung ungu yang diusahakan di Kampung Komong, Jasin, Melaka akan dikomersialkan. Dijenamakan sebagai jagung komong, produk yang diusahakan oleh Koperasi Komong Melaka Berhad di atas tanah seluas 18.62 hektar itu bakal menjadi satu daripada produk yang akan diangkat sebagai identiti pertanian baru bagi negeri Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata, mengambil contoh tanaman mangga harum manis di Perlis, jagung komong dilihat sebagai satu produk yang boleh membawa nama Melaka untuk dikomersialkan di dalam dan luar negara. Jadi mangga harum manis ni jagung ni besok, pihak kerajaan bolehlah bila mesyuarat di KL promotekan jagung komong. Kita bagi jagung komong. Macam bila kita mesyuarat ni dia buat harum manis. Kita tengah sebut harum manis daripada Perlis. Jadi kita kena buat jenama kita komong daripada Melaka. Apa dia? Jagung. Kalau ini dapat dilaksanakan, insya-Allah sebanyak sikit ia dapat membantu meningkatkan nama negeri Melaka. Koperasi Komong Melaka Berhad adalah pengeluar jagung terbesar di Melaka selepas tanaman itu mampu mengeluarkan hasil sebanyak 350,000 tongkol pada satu-satu musim tuaian. Ia diusahakan penduduk tempatan dengan bimbingan Jabatan Pertanian selain mendapat kerjasama fama bagi tujuan pemasaran. Kurang 200 ekor populasi harimau Malaya yang masih berada di dalam hutan di negara ini. Timbalan Presiden Zon Negara Rosli Ahmad Lana berkata, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan perlu dilakukan dengan lebih efektif bagi memastikan mamalia berkenaan terus kekal berada di habitatnya. Dengan kerajaan tengah bekerjasama untuk melindungi haiwan-haiwan ini di hutan yang hampir pupus, hanya kurang daripada 200, dan zoo di Malaysia ini mengambil berat untuk mengembangkan haiwan ini supaya tidak pupus. Beliau berkata demikian selepas hadir pada sambutan ulang tahun kelahiran kedua dua anak harimau yang dikenali sebagai Wira dan Hebat. Ujar Rosli ketika ini 8 ekor harimau Malaya yang berada di zon negara untuk melalui proses konservasi. Katanya sumber makanan haiwan terbabit di zon negara masih mencukupi ketika ini. Satu keluarga di Kampung Payuh, Kemaman, Terengganu bukan sahaja tinggal sehelai sepinggang, malah terpaksa melupakan hasrat untuk menyambut perayaan Aidilfitri selepas kediaman mereka hangus dijilat api minggu lalu. Apa yang lebih menyedihkan, keluarga Yahya Rani kini menumpang di Balai Raya Kampung Terbabit dalam keadaan serba kekurangan. Yahya yang berusia 70 tahun bekerja sebagai penjual air tebu dan menanam sayur-sayuran dan hanya berpendapatan purata RM800 sebulan. Dia tinggal di rumah berkenaan sejak 40 tahun lalu bersama 7 orang anaknya termasuk 5 orang cucu. Dalam insiden itu, Yahya hanya sempat menyelamatkan beberapa barangan sahaja, manakala selebihnya telah hangus dijilat api termasuk persiapan menyambut Aidilfitri yang bakal tiba tidak lama lagi. Menurut Yahya, dia tiada pilihan lain dan terpaksa tinggal di Balai Raya dalam keadaan serba kekurangan berikutan kekurangan modal untuk membina semula kediamannya. Dugaan itu pula ditambah dengan keadaan dirinya yang menghidap penyakit jantung serta isterinya Fatimah Hamzah, 60 tahun yang turut menghidap penyakit jantung, darah tinggi dan kencing manis sejak 10 tahun lalu. Setakat ni tak ada apa-apa lah kata lah. Barang yang ada sikit-sikit hanuk beli pun habis dah, tak ada. Semua habis. Yang tinggalnya kain pelekat buruk sebelah, baju esok sebelah.
habis. Sampai ke akhir pun rasa usaha lagi nak selamat, nak padam api tu. Usaha juga tapi yelah api kalau air lain. So tengok anak-anak raya nak dekat ni mana rasa? Sebab tu tetap sebab kan. Tapi gitulah. Bila Allah kata jadi, maka jadilah. Kini mereka menerima bantuan dari rakan dan beberapa individu yang menyumbangkan bantuan berupa barangan keperluan harian dan pakaian. Yahya berharap bantuan pembinaan semula kediamannya mendapat perhatian pihak tertentu. Orang ramai yang ingin menyalurkan sumbangan kepada keluarga ini boleh membuat demikian menerusi maklumat tertera. Bertemu kembali. Letupan menggegarkan bandar terbesar di Myanmar, Yangon semalam. Sewaktu penunjuk perasaan mengadakan demonstrasi menuntut kebebasan daripada kekejaman junta tentera. Menurut saksi, letupan bom kedengaran sekitar jam 10 pagi di Bandar Insein. Menjelang petang, 2 lagi letupan meletus di Yankin. Bagaimanapun, belum dapat dipastikan jika ada yang tercedera atau maut. Sehingga kini tiada pihak mengaku bertanggungjawab. Pemerhatian mendapati penunjuk perasaan mengadakan bergerak pantas di jalanan untuk mengelakkan konfrontasi dengan polis dan tentera. Pihak berkuasa Turki menahan 170 penunjuk perasaan yang menentang perintah larangan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Protes ini dilakukan sewaktu perhimpunan May Day di dataran Taksim. Polis terpaksa menggunakan kekerasan memandangkan penunjuk perasaan semakin agresif. Untuk rekod, Turki berada dalam perintah sekatan sejak 29 April lalu ekoran gelombang ketiga virus berkenaan. Data rasmi sehingga 2 hari lalu merekodkan 394 kematian. Berdasarkan sejarah, dataran Taksim merupakan titik tumpuan May Day dan lokasi itu pernah meragut 34 nyawa pada protes 1 Mei 1977. Sukan dimulakan dengan bola sepak kempen Liga Super. 2 perlawanan bagi minggu ke-11 berlangsung malam tadi menyaksikan kedua-dua aksi menyajikan jaringan besar ke atas lawan masing-masing. Paling mencuri tumpuan kejayaan Seri Pahang yang menamatkan badi 6 aksi tanpa menang selepas mengatasi UiTM di laman sendiri. Manakala Penang FC berjaya merampas kelompok 3 teratas apabila menewaskan Terengganu FC di tempat lawan. Seminggu selepas mengejutkan Johor Darul Takzim JDT 1-0, Terengganu tiba-tiba hilang arah apabila tumpas 1-4 kepada Penang di laman sendiri. Skuad Harimau Kumbang membuka tirai jaringan pada minit 8 melalui tandukan Syaridin Boboev hasil tindakan sudut diambil ketua pasukan Endrick Dos Santos. Sorakan hampir 6,000 penyokong tuan rumah semakin tenggelam apabila pelawat menggandakan papan jaringan kepada 2-0 menerusi Endrick pada minit ke-21. Bersambung babak kedua, TFC merapatkan kedudukan 2-1 menerusi jaringan Muhammad Hakimi Abdullah dari luar kotak penalti. Kerancakan tuan rumah mencari tambahan gol tersentak apabila Casagrande menyumbang gol ketika pelawat pada minit ke-65. Menerusi gerakan sama di sebelah kanan, Casagrande menambah luka TFC dengan gol kedua peribadi dan keempat Penang pada minit ke-68 dan kedudukan 4-1 kekal sehingga tamat. Dengan kekalahan itu, TFC turun di tempat keempat carta Liga dengan mengutip 21 mata, manakala Penang FC naik satu anak tangga di kedudukan ketiga dengan 22 mata. Dalam satu lagi aksi di Stadium Darul Makmur, Kuantan, tuan rumah Seri Pahang FC akhirnya menamatkan kemarau kemenangan apabila membelasah UiTM FC 5-0. Tuan rumah bermula garang apabila berjaya menjaringkan gol pembukaan seawal minit pertama hasil jaringan pemain import Litak sebelum Pedro Enrique meledak gol kedua pada minit ke-34. Peluang terbaik UiTM untuk merapatkan jurang gol hadir pada minit ke-61 apabila dihadiahkan sepakan penalti. Namun sepakan diambil pertahanan import Victor Clotaire gagal menjaringkan gol selepas diselamatkan Helmi Eliza. Babak kedua bertambah rancak apabila Seri Pahang menambah derita pelawat dengan gol ketiga, kali ini disumbangkan Muhammad Bakiuddin minit ke-66. Golong menjadi pemain import ketiga berjaya menjaringkan melalui sepakan penalti 4 minit kemudian.
Pada minit ke-72, akibat kesilapan pemain pertahanan UiTM, Muhammad Fahmi Rizam Cesoh memudahkan Pahang mendapatkan gol kelima selepas tertanduk bola ke gawang sendiri. Tamat perlawanan, Seri Pahang FC 5. Sekian buletin pagi, jaga kesihatan dan patuhi SOP bagi memutuskan rantaian COVID-19. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhada Nik Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.